لسيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 8, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil, lawannya, lawan bagi sifat iradah, yaitu lawan bagi sifat iradah, sifat kehendak. Ada sesuatu perkara dengan ketiadaan kehendaknya, dengan ketiadaan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketiadaan kehendak Allah Ta'ala ni, seperti ada ia sesuatu dengan tergagah atau dengan terlalai atau terlupa daripadanya, atau dengan ta'lil atau dengan tabi'ah. Ini ketiadaan kehendak. Ada sesuatu dengan tergagah, dipanggil dengan ketiadaan kehendak. Ada sesuatu dengan terlalai, terlupa, dengan ketiadaan kehendak. Dengan ta'lil, dengan tabi'ah pun sama, ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak. Ini masuk kepada sifat mustahil, lawan kepada sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika pembicaraan sifat iradah panjang, masuk di bawah lawan kepada sifat iradah pun panjang juga. Masuk di bawah lawan bagi sifat iradah pun panjang juga tu. Kalau kita tengok tu, pembicaraan selepas daripada membicarakan sifat mustahil, lawan pada sifat iradah, sebelum daripada masuk sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kalau kita kata satu muka surat lah, dekat-dekat satu muka surat. Jadi dia akan datangkan pandangan yang terpesong apabila berpegang ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak. Itu pegangan yang terpesong. Kita bicara sekarang ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak Allah. Kita bicara sifat mustahil pada akal, dengan bahawa akal tidak terima bahawa ada sesuatu perkara dengan ketiadaan iradah Allah, kehendak Allah. Itu akal, mustahil pada akal. Kita pun berpegang di akidah
ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak Allah tidak sama sekali. Sebaliknya, kalau berpegang ada sesuatu dengan tidak kehendak Allah, itu pegangan yang terpesong daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi di bawah tu dia akan datangkan pegangan yang terpesong, yang kita ni nak kena ambil faham satu-satu pegangan yang terpesong. Kita memahami pegangan ahli sunnah wal jamaah, satu perkara. Yang keduanya, kita nak kena memahami juga pegangan-pegangan yang terpesong. Kita nak kena memahami juga pegangan-pegangan yang terpesong sebagai apa sempadan kepada kita. Bukan hanya nak tahu pegangan sebenar macam mana, nak kena tahu juga pegangan yang tidak sebenar. Hak sebenar kita kena tahu, hak tidak sebenar pun kita nak kena tahu. Hak sebenar pegangan ahli sunnah wal jamaah, hak tak sebenar pegangan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni banyak pula nama dia di bawah tu. Tak apalah hak nama di bawah tu kita tak tahu. Sebab Mu'tazilah ni sendiri duduk di bawah dia tu 20 pula pegangan yang terpesong, nama lain-lain lah. Dia buat perbandingan begini. Contoh kalau kita ajaran sesat. Ajaran sesat. Kemudian di bawah tu ada satu nama kesesatan yang masing-masing. Tapi nama besar dia ajaran sesat. Lepas tu puak dia di bawah tu banyaklah puak di bawah tu. Ada nama bawah tu. Tu. Tapi nama besarnya ajaran sesat. Sama juga bab pegangan ni. Nama besarnya akidah Mu'tazilah. Di bawah tu ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Taba'iyyah. Banyak pula di bawah tu. Hak pegangan yang terpesong. Tapi hak nama besar atasnya pegangan Mu'tazilah. Pegangan yang i'tizal. I'tizal ni pegangan yang tergelincir. Pegangan yang samalah, tergelincir, terpesong. Tergelincir daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ulama-ulama ahli sunnah yang meletakkan mereka ni Mu'tazilah. Mereka golongan yang i'tizal, yang tergelincir. Mereka mengatakan mereka sebenar. Samalah. Ajaran sesat tu siapa kata ajaran sesat? Mereka. Puak-puak ajaran sesat ni diisytihar. Kami adalah puak-puak ajaran sesat. Gitu kan? Puak mereka yang mengisytiharkan mereka puak ajaran sesat. Gitu? Dah. Kita yang letak di ajaran sesat. Mereka lah ajaran yang sebenar. Mereka ajaran isi. Hak duk majlis surah tu ajaran kulit, dia kata. Bukan hak sebenar. Maknanya puak ajaran sesat ni, yang kata sesat ni ke kita lah pula. Bukan mereka mengaku kamilah ajaran sesat, turutilah kami ajaran sesat. Dah, kamilah ajaran yang sebenar. Jadi yang letak sesat ni, hak puak sebenar yang letak sesat. Sama juga Mu'tazilah. Mu'tazilah ni bukan mereka yang letak mereka tu Mu'tazilah. Yang mana terkadang pegangan Mu'tazilah ni, kalau kita buka dalam kitab-kitab besar, didatangkan pegangan ahli sunnah wal jamaah dengan dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian didatangkan pegangan Mu'tazilah disertakan dengan dalil-dalil ayat Al-Quran juga. Dan macam mana Mu'tazilah terpesongkan dalil ayat Al-Quran? Pemahamannya salah. Maka dalam kitab-kitab besar didatangkan akidah Mu'tazilah serta didatangkan dalil ayat Al-Quran yang menjadi dalil kepada puak yang terpesong ni.
maka ulama di sunnah jemaah memperjelaskan balik di mana salah faham mereka dengan ayat yang mereka jadikan sebagai dalil. Mana dah kitab ni dia datang ke pegangan Mu'tazilah serta dengan dalil-dalil pegangan Mu'tazilah. Kemudian ulama al-sunnah ni datangkan pula penjelasan berkaitan dengan salah faham mereka dengan dalil ayat-ayat Al-Quran. Kemudian satu yang kita nak kena ingat, hak golongan-golongan Mu'tazilah ni, mereka bukan terpesong pada sekalian pegangan. Faham tak? Mereka bukan terpesong pada sekalian pegangan. Puak Mu'tazilah ni terpesong pada satu pegangan. Pegangan lain sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah satu lagi ni pula, hak pegangan Mu'tazilah yang pertama terpesong, dia comel. Dia terpesong pegangan yang kedua, hal lain pula. Mari pula Mu'tazilah yang ketiga, contohlah ni kita buat nombor ni. Mereka tidak terpesong dengan pegangan yang pertama, dengan pegangan kedua. Mereka terpesong hak pegangan yang ketiga pula. Mana ni? Hak pegangan lain comel. Bab fiqh comel. Bab tasawuf comel. Hak Mu'tazilah ni. Sebab itulah dahulu-dahulu ni dipanggil ulama-ulama Mu'tazilah. Ulama-ulama Mu'tazilah. Yang mana ulama-ulama Mu'tazilah ni dia dalam satu-satu bidang dia agak terkemuka, masyhur, tetapi dia ada pegangan yang terpesong kerana salah faham dia dengan ayat Al-Quran. Itu di awal Islam tu sama telah masa kita. Lepas tu kita kena ingat baik, kalau seseorang tu level tinggi mana sekalipun, kita jangan jadi takkanlah pegangan dia salah, kan dia kan orang hebat. Sebab itulah kita mengaji dalam bab pegangan ni, untuk pegangan kita sampai tahap kita boleh membezakan manakah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, manakah pegangan Mu'tazilah. Boleh membeza. Sebab tu Mu'tazilah nak kena tahu. Nama, setakat nama tahu Mu'tazilah pun tak apa. Kalau tak pandai nak sebut bahasa Arab Mu'tazilah, panggil pegangan salah pun tak apa dah. Nak sebut Mu'tazilah pun tak pandai. Mana pegangan salah, mana tahu mana hak salah, nak kena tahu. Sebab terkadang hak salah ni sekarang yang bawanya bukan orang sebarang-sebarang. Jadi untuk mengaji tauhid lepas fardu ain, kita boleh membezakan ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ini akidah yang terpesong. Faham tak ni? Walaupun yang terpesong tu siapa yang bawa sekalipun dah terpesong, salah pegangan tu. Dia orang terkemuka ni, orang menjadi public figure ni, orang ramai ikut dia ni, jasa dia nak agama dia besar, mengislamkan orang kafir, menarik orang Islam kepada agama, jasanya besar. Bab tu bab lain, tapi kalau bab salah pegangan, salah. Ada ni. Sampai tahap tu baru lepas fardu ain kita. Sebab ulama-ulama Mu'tazilah mereka ada kitab mereka sendiri. Dan beberapa khalifah Islam mereka terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah sendiri. Yang mana ulama-ulama Ahli Sunnah ditangkap, dipenjarakan, dihukum sampai mereka ada yang mati dalam penjara. Ditangkap oleh pemerintah khalifah Islam yang akidahnya terpengaruh dengan Mu'tazilah. Bukan semua akidah, satu-satu akidah tu lah. Sebab mereka dikelilingi oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Ulama bukan sebarangan, tapi mereka terpesong pada satu-satu pegang. Dah sudah pelik lah zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ni bukan ulama pun terpesong tu, ustaz-ustaz biasa je, kita yang angkat tingginya. Tapi kita jangan pelik. Mana mungkin? Tak ada. Bahagian mana mungkin? Bahagian kita ni, bahagian kita. Kita boleh beza tak? Mana akidah Ahli Sunnah, mana akidah yang terpesong. Jadi kita bicara hak mustahil ni, nak kena akidah yang terpesong. Ini hak mustahil pada akal. Makna akal tak boleh terima.
berlaku sesuatu tanpa kehendak Allah. Kita pun berpegang di akidah, berlaku sesuatu tanpa kehendak Allah, tak sama sekali. Lepas tu ada ke mereka yang berpegang ada sesuatu dengan tidak kehendak Allah? Adalah, itu hak Mu'tazilah. Jadi kita boleh faham boleh mana hak Mu'tazilah. Mari siapa sekalipun salah. Boleh membezakan yang baik itu. Boleh menjelaskan, boleh menghuraikan, hak paling besar lagi boleh mematikan akidah Mu'tazilah. Itu fardu kifayah. Hak tu ada dalam kitab-kitab ulama-ulama muktabar. Dan kita ulama-ulama muktabar ni didatangkan panjang akidah Mu'tazilah. Panjang pula pembetulan nak menjelaskan di manakah salahnya akidah Mu'tazilah yang dalilnya pun ayat Al-Quran. Salahnya kat mana? Salah pemahaman dia dengan ayat Al-Quran, ataupun salah dia ayat Al-Quran dia tidak himpunkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Pada ni satu ayat kena himpunkan. Ni contoh. Contohnya surah An-Nisa tu 78-79 tu kan. Qul kullun min indillah, kata alimu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah. Ayat kemudian pula, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang diri engkau sendiri. Mana pula ayat sebelum qul kullum min indillah, kata olehmu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah. Sekalianlah. Kenapa pula mengiringi ayat yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri engkau sendiri? Maka ulama pun himpunlah dua ayat ni. Qul kullum min indillah, kata olehmu ya Muhammad, sekian perkara datang daripada Allah. Itu hakiki pegangan kita. Lepas tu ayat yang menyusuli itu, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri engkau sendiri, itu percakapan adab. Jadi ulama yang himpun ni, pandai ni. Ini terkadang dia ambil satu ayat, dia tak himpun dengan ayat yang lain. Dia tak himpun dengan ayat yang lain. Contoh kita biasa buat contohnya hak Fatihah tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan pengertiannya semua daripada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaya Allah, kami yang sembah. Mana daripada Allah? Kami yang sembah. Kami yang sembah itulah kita pun berpegang. Kami hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu gitu pada ni. Ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi Mu'tazilah ni terpesong. Terkadang pemahaman satu ayat tu dia terpesong. Kadang-kadang ayat tu betul tapi dia tidak himpun dengan ayat yang lain. Ini ulama-ulama besar dah ni. Al-Quran mereka tidak pun salah lagi pemahaman. Sama telah kita sekarang. Kerana akidah kita nak balik pada Al-Quran. Al-Quran setahu mana yang kita tahu. Ulama-ulama lampau mereka hafal Al-Quran daripada budak lagi. Mereka hafal Al-Quran bukan hafal bacaan sahaja. Mereka memahami ayat Al-Quran sebab terkadang mereka orang Arab. Al-Quran tu bahasa mereka. Jadi kita macam mana? Kita ambil dalam kitab-kitab yang dihimpunkan oleh ulama-ulama muktabar, yang Al-Qurannya satu Al-Quran di akidah mereka bubuh dalam kitab. Contohnya kaedah sifat 20. Jadi dalam kitab tu dia menghuraikan di manakah salah fahamnya akidah Mu'tazilah. Itu fardu kifayah. Sama macam kita boleh beza salah dia ajar tu. Macam mana kamu boleh kata salah? Kamu kenal tak siapa dia? Kenalnya ke mana? Orang ikut dia ramai, jasa dia besar. Tak salah. Sadar nabat ni dia salah. Kalau bab lain dia comel, jasa dia ada, tapi bab ni dia salah. Salah, cuba kau cerita salah tu ikut jalan mana. Jangan duk pandai-pandai kata salah gitu. Ramai orang boleh kata gitu. Bos takat boleh kata salah.
Lepas tu salahnya kat mana? Tak pandai nak cerita. Orang berani kata salah. Salah memang sahih. Baru lepas fardu ain kita. Boleh beza mana akidah yang betul, mana akidah yang salah. Salah sahih. Tapi salah kat jalan mana? Kita boleh menghuraikan, boleh menjelaskan salah jalan mana tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah kita tidak ada, fardu ain sahaja kita ada, selamat diri kita saja. Kita tak boleh nak menyamakkan orang kita royak dia salah tu. Dan kita kata salah ke jalan mana? Minta maaf, tak boleh nak royak. Dia takkan turut kita. Tadilah setakat kata salah, siapa boleh kata? Dia kata gitu. Kita tak boleh menjelaskan, maka kita tak boleh nak menyamakkan kawan kita ni. Persoalkan kita yang kita kata salah tu. Terkadang siapa hak kita tak boleh menyamak ni? Bukan kawan kita, anak cucu kita sendiri. Dah kita kata, awang salah mu dengar tak akidah dia. Salah kat mana mak? Salah kat mana tu? Pandai-pandai sangat ngaji bila mak tu baru ngaji kan? Salah kat mana? Oh, tak pandai nak cerita. Anak kita nak ikut tak kita? Cucu kita nak ikut tak kita? Tak mau ikutlah, sebab kita hanya setakat boleh kata salah. Jadi fardu ain ni setakat selamat diri je. Nak menyamakkan orang lain tak boleh. Sebab tu besar fardu kifayah. Pahala pun besar fardu kifayah. Ilmu ni besar pahala fardu kifayah daripada fardu ain. Sebab fardu kifayah ni dia boleh beri manfaat umum, boleh menyelamatkan orang. Tapi nak menyelamatkan orang pun selamat diri dululah fardu ainnya. Tapi takkan kita hanya nak setakat fardu ain. Mana kita boleh menjelaskan sedikit sebanyak hak kita ngaji hak dalam hak kaedah sifat 20. Bak jasa tidak dinafikan. Sebab itulah puak-puak Mu'tazilah dia didakwa kecemerlangan Islam pada masa lampau, di antara jasa puak-puak Mu'tazilah. Mereka dakwa memang mereka pun ada jasa. Mereka pun ada jasa. Tapi akidah mereka salah. Tapi kat salah pun bukan semua akidah salah. Satu. Suku-suku. Hak ni Mu'tazilah ni salah pada satu pegangan. Pegangan lain comel. Hak ni salah pada pegangan lain pula. Hak lain ni comel pula. Dia gitu. Jasa memang mereka ada jasa. Sebab kadang-kadang orang kata sekarang ni, salah dia jasa banyak mana? Di Islamkan orang kafir ramai mana? Kamu berapa orang yang kamu pernah Islamkan orang kafir? Dipersoalkan balik. Dengan jasa dia tu ramai mana orang-orang tak semayang jadi semayang, orang-orang yang tak belajar jadi belajar, orang-orang yang tak pernah mari masjid jadi mari masjid. Besar jasa dia. Kita tak nafikan tu, tapi kalau bab pegang salah. Kita dalam bab ni kena tahqiq dia panggil. Tahqiq ni kena saya sebut mudah cerak tu, faham dah cerak dah. Tahqiq cerak. Sahih, nyata, jelas. Tidak samar-samar dah kitanya. Akidah Ahlussunnah begini. Hak terpesongnya begini. Dia duduk begitu. Jadi hak dibicara sifat mustahil lawan dari sifat irad ni panjanglah. Dia akan datangkan pegangan-pegangan yang terpesong. Yang saya sebut terpesong Mu'tazilah ni hak tak kapi. Hak kapi, hak tu habis dah tu. Hak tu kapi ijma'. Hak Mu'tazilah ni ada yang khilaf. Ulama ada kata kapi satu pegangan tu, ada ulama kata dah tak kapi fasik mubtadi', gitu. Tapi terkadang yang terpesong ni sampai ke tahap kafir ijma' ulama. Kalau terpesong dia ada tiga. Ada yang kapi ijma' ulama, ada yang khilaf ulama. Pegangan tu salah, tapi jatuh kapi ke dak? Setengah kata kapi, setengah kata dak, dosa besar. Ada terpesongnya tidak ada ulama yang menghukumkan kafir, dosa besar. Dia panggil akidah yang fasik lagi mubtadi', dia akan cerita di bawah tu. Manakah akidah yang fasik lagi mubtadi', manakah akidah yang ijma' ulama kafir. Dia akan cerita hak di bawah sifat mustahil lawan kepada sifat iradah. Iaitu lawan pada sifat iradah ni ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya, kehendak Allah. Sesuatu ni kita maklumlah berkait dengan kudrah dan iradah, sesuatu yang mumkinun mumkinat.
Mumkinun, mumkinat ni perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Ini kita panjang lah, sebab kita bicara ni hal makhluk. Hal makhluk. Makhluk ni mumkinun, mumkinat belaka. Diri makhluk tu harus ada, harus tiada. Gerak-geri makhluk tu harus berlaku. Ni kalau berlaku gerak-geri makhluk, akal boleh terima. Kalau kata tidak bergerak pun, contohlah akal boleh terima. Ini kalau harus berlaku lagi terpanggil. Sesuatu ni sesuatu daripada mumkinun, mumkinat. Mumkinun satu, mumkinat tu banyak. Mumkinun lafaz mufrad, mumkinat lafaz jamak, tu banyaklah. Sebab mumkinat ni banyaklah perkara-perkara harus berlaku ni. Semuanya datang daripada Allah yang bersifat dengan qudrah dan bersifat dengan iradah. Hak kita rukun iman kena qada dan qadar. Sekarang kita lepas dah hak qudrah. Allah yang bersifat dengan qudrah, yang mengadakan segala-gala perkara, yang melakukan segala-gala perkara. Itu tetap dah. Kemudian ada sesuatu ni, berlaku sesuatu ni, kita ahli sunnahnya dengan iradah kehendak Allah. Hak mustahilnya, ada sesuatu, berlaku sesuatu daripada Allah yang bersifat dengan qudrah, tiba-tiba dengan ketiadaan kehendaknya, dia menafikan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Sebab kita clear dah hak qudrah. Jangan pula di ni dak lepas lagi hak bab iradah tu, bab qudrah selesai dah. Semua perkara yang ada, yang berlaku, semuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Sebelum kita bicara qudrah, sifat yang ketujuh, kita bicara hak wahdaniyah, keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Apa makna keesaan Allah pada perbuatan? Kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Tu mati dah tauhid tu. Mati dah tauhid tu. Keesaan pada perbuatan susuli dengan sifat qudrah. Ni kita nak mati hak iradah pula ni. Kita nak mati hak iradah pula. Yang mana sekalian yang berlaku perbuatan Allah muwafaqah dengan iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah lengkap kita hak rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Hak qada tu iradah, hak qadar tu qudrah. Kita ambil jalanan Imam Asy'ari. Walaupun kita dahulu bawa jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada tak apalah. Qadar ni. Jadi selesai dah situ hak rukun yang keenam. Tapi kita kena mati molek tu hak di keesaan pada perbuatan. Sekalian perbuatan berlaku, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila sekalian perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah, kita ada perbuatan tak? Kita ada tak perbuatan? Kita ada tak perbuatan? Tak ada lah. Lepas tu yang berlaku di kita ni, duduk, bangun, gerak dia, itulah perbuatan Allah. Ada ni. Kita berpegang adik itu yang kedua pula. Kita nak bicara hak hakiki ni, keesaan pada perbuatan. Ada tak perbuatan bagi kita? Tidak ada lah. Sebab sekalian perbuatan Allah. Kalau sekalian perbuatan Allah, kita ada perbuatan yang hakiki. Lucu sekalian perbuatan Allahnya, sebahagian perbuatan Allah, sebahagian perbuatan makhluk. Baru jadi. Kalau kita ada perbuatan yang sebenar-benar, kita ada perbuatan majazi sahaja, letak sahaja pada zahir, kita ada perbuatan. Hakikinya, kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah. Itu dia keesaan pada perbuatan. Kalaulah kita makhluk ada perbuatan yang hakiki, yang sebenar-benar, tak ada lah semua tu perbuatan Allah. Ni. Sebab ni dia nak kena tanam awal-awal. Sebab pandangan zahir mata kasar kitanya perbuatan makhluk.
Daripada kita kecil lagi perbuatan makhluk zahir di mata kasar kita. Dak yang berlaku tu perbuatan Allah itu ghaib. Ghaib ni kena tanam lah, kena ajar molek. Sebagaimana kita ajar malaikat ada ghaib. Boleh buktikan malaikat ada? Takut ada alat-alat sekarang boleh kesan kewujudan malaikat. Tak ada. Ghaib. Tak boleh dibuktikan langsung dengan apa teknologi yang ada. Tapi macam mana hati kita percaya betul-betul dengan ada malaikat? Sebab kita ditanamkan kepercayaan ni pada masa kita budak, masa suci bersih, ahli syurga masa tu. Maknanya di akidah kita tak gerak dah. Tak gerak dah. Kalau marilah siapa sekalipun menafikan kewujudan malaikat, tak gerak dah akidah kita. Mari siapa pun, tinggal seorang pun kita, dak gitu yang kita pegang. Sebab apa? Sebab ditanam pada masa kita belum balik. Walau tak boleh dibuktikan benda gaib, betul. Ini penting tanam akidah pada masa suci. Akidah yang suci kita kena tanam bila? Pada masa suci. Oh lah dia kena molek antara akidah yang suci, kita tanam kepada anak kita pada masa anak kita suci, ahli syurga sebelum balik. Persoalan barzah gaib, boleh buktikan? Boleh buka kamera? Boleh buktikan. Tapi macam mana hati kita percaya betul-betul dengan barzah? Sebab kita ditanamkan kepercayaan gaib ni pada masa kita suci lagi. Sama juga. Sekalian perbuatan Allah ni nak buktikan macam mana? Zahirnya perbuatan kita. Makan kenyang, tak makan lapar. Ada orang kita pergi cakap dengan Mak Saleh. Dia kerja minyak, kat minyak tak ada Mak Saleh. Dia cakap dengan Mak Saleh, kenyang ni Allah buat kenyang lepas makan. Penganglah Mak Saleh tu. Allah buat macam mana? Kita makanlah jadi kenyang. Kalau tak makan tak akan kenyang. Dia royak ke Mak Saleh tak ada Tuhan. Mana kau tu boleh percaya? Oh, lepas makan kenyang. Dia pun kenyang, Mak Saleh pun kenyang. Dia pun ceritalah yang mengenyangkan kita ni perbuatan Allah. Pula kata kawan tu. Kalau yang mengenyangkan perbuatan Allah tak sedap makan lah. Aku kata kamu. Dia royak kepada Mak Saleh tak ada Tuhan. Itu benda gaib, dia Tuhan pun tak percaya. Takkan nak percaya pada perbuatan Allah yang gaib tu. Kita ni orang percaya Tuhan ada ni. Orang Islam percaya Tuhan ada ni. Percaya tak? Sekarang perbuatan Allah. Makhluk tidak ada sebarang perbuatan. Macam mana pula yang duk berlaku selama ni? Tak zahir. Dah zahir terpegang waktu, habislah. Sebab apa? Sebab tidak ditanam dengan kepercayaan kepada akidah yang gaib. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Yang zahirnya memang perbuatan makhluk. Itu jadi susah tu. Sebab dia jadi pegangan ni lama dah. Macam kita kan, kita berpegang kejap dengan malaikat contohnya. Mana ini kita ni hak sebenar, tapi mari siapa pun tak gerak dah. Kalau kita berpegang dengan akidah yang terpesong, kita nak perbaiki pun jadi susah. Duk fikir situ, fikir sini, dengar sekali, ngilim pala, dengar kali kedua, ngilim pala. Setahun 2 tahun kadang-kadang. Setahun 2 tahun baru boleh selesai. Satu tempat tu saya ngajar kitab Faridatul Faraid. Habis kitab Faridatul Faraid, ulang dalam bab ni, Allah berapa kali ulang sudut ceritalah, berulang kali sudut cerita. Tak boleh dia kata, tak boleh nak terima. Dia mula kata, dia kata tak faham. Kemudian dia dengar Terengganu FM hak malam Khamis itu. Situ baru dia terbuka. Dia kata sebenarnya bukan dia tak faham, dia tak nak terima. Mula-mula dia kata tak faham. Mula-mula dia buat alasan dia tak faham. Tak faham Ustaz ajar. Tak faham, pening dia kata. Tak faham jadi pening lah. Tak faham, pening. Tak faham, pening. Tapi bila terbuka lah Tuhan buka ke dia, bukan tak faham dia kata.
tak ambuh terima. Sebab apa? Perbuatan Allah. Dan selama ni yang kita buat selama ni perbuatan Allah. Payah nak faham. Mudah je, payah nak terima. Sebab apa? Sebab perbuatan makhluk tu akidah sebati lama dah di hati dia. Oh, tu dah nak ubah tu. Sebati dengan akidah yang sesat. Rupa zahirnya sembahyang, rupa zahirnya puasa. Hak ni lagi sukar untuk berobat dengan orang yang akidah salah, zahir pun tak ada. Hak ni kosong ni dia mudah kadang-kadang. Hak akidah salah, zahirnya sembahyang puasa, yang diberanggapan dianya kalau mati syurga. Hak ni payah ni. Sebab dia nak betul balik dengan pegangan tu salah, nak terima kata salah, kian-kiannya kalau kamu mati saat tu kamu neraka dah. Sebab akidah kamu sesat. Payah nak terimalah kita beranggapan kita syurga. Akidah salah tu neraka. Neraka lah. Dosa akidah besar mana. Sebab puasa tak ada terima pula. Pahala tak ada. Dosa saja. Dan mana nak duduk? Neraka lah. Jadi nak tu balik. Lepas tu kata pening. Pening kerana nak lawan. Macam mana perbuatan Allah Ta'ala berlaku ni? Macam mana dia lawan tu, dia pening tu. Maknanya dia kata oh ni pengalaman lah. Dia kata sebenarnya memeningkan kepala sendiri. Sebab apa? Sebab tak ambuh terima sebenarnya. Sebab apa? Sebab tak zahir. Perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Kan perbuatan kita kan? Hak zahirnya. Jadi hak zahir perbuatan kita. Dia pegang hak zahir. Lama mana dia pegang hak zahir? Akidah sesat. Lepas tu nak buang hak zahir, nak buang akidah sesat, nak pegang pula dengan hak gaib. Atau dia payah bertahun. Walah kalau kita mengaji daripada awal, awak tak bicara ni. Mengaji-ngaji pondok pun straight je, terus jalan. Sekalian perbuatan Allah, sebesar zarah pun tidak ada berlaku, melainkan kesemuanya perbuatan Allah. Perbuatan baik, perbuatan jahat, perbuatan di bumi, di langit, perbuatan di dunia, di akhirah, kesemuanya perbuatan Allah. Senang kan? Kesemuanya sekalian, sebesar zarah pun tidak terkecuali. Payah apa? Hak payah ni, hak ni perbuatan Allah mutlak. Hak ni perbuatan makhluk mutlak. Hak ni perbuatan Allah bersama dengan makhluk. Hak tu payah sikit lah nak kena ngapa. Takut tukar. Mana perbuatan Allah semata-mata? Mana perbuatan makhluk semata-mata? Mana perbuatan yang bekerjasama antara Allah, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk? Ni kena letak molek, takut salah masuk kawasan. Payah. Ini tak payah. Sekalian. Contoh, tak payah contoh. Sekalian. Hak ni tak payah tanya hak mana-mana pun. Sekalian. Payah. Tapi dia cerita kemudian tu, Allah mudah sangat dia kata. Mujur tak lari je dia kata. Mujur tak lari. Kenapa dia tak lari? Dia tak lari kisah je. Dia kata macam saya ni ugu. Bukan ugu lah sebenarnya. Pegangan salah, amal ibadah jadi debu yang bertaburan. Tak nak terima. Semayang tak nak terima, puasa tak nak terima. Situ jadi ngikat apa, jadi tak lari lah. Ugu dia kata. Kalau tak ada ugutan tu tak mengaji dah, tak pening. Payah nak faham, pening. Sekalian perkara perbuatan Allah, payah nak faham. Payah nak faham apa? Payah nak faham. Pening lah hidup korek. Tapi tak boleh lari. Kenapa? Kerana di sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, berjemaah tak tinggal, rajin buat amal. Kalau pegangan salah tak pakai mereka tu, dia tak lari. Tapi nak ceritanya makan tahu. Nak makan tahu. Nak berpegang keesaan pada perbuatan. Semua perbuatan Allah pegangan. Sudah saja. Percakapan kita, percakapan asbab, tak ada salah. Saya belaka, waktu saya buat, tak ada apa-apa waktu. Ingatan di hati, saya belaka, tak ada salah.
hati tu orang awam, tak ada salah tu. Hati tu orang awam tak ada salah. Ingat, percakapan memang kita sadar berdiri kita sendiri. Ingatan kita pun memang kita. Kita tak rasa pun perbuatan Allah, kita tak ingat pun perbuatan Allah, tak hadir pun di hati kita perbuatan Allah. Itu hati orang awam, tak ada salah apa pun. Bukan nak kena Allah ni Allah buat, ni Allah buat. Dah ayah. Jangan buat gitu. Pemikiran kita tak boleh nak tekan lebih hak, putuh orang, ising lah jadinya. Putuh orang jangan main, agak tank lah. Ada apa agak tank? Tank abang kira. Agak tank. Dia tank ibu tali, ibu belakang jadi enjin. Dia jalan bunyilah enjin belakang. Agak tank tu. Putuh orang kepala. Dah nak ingat Allah. Tak ada tu. Sebab kita ni hati lalai. Hati lalai tu hati lalai tak salah. Kita ni hati ada sifat-sifat cela. Kita pula dosa banyak, dosa lampau, dosa sekarang, dosa zahir, dosa batin, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah. Banyak dosa kita ni. Lepas tu hati nak rasa, nak hadir, nak menjiwai akan perbuatan Allah sekiranya, tak mampu. Hanya pegangan saja. Cuma sekarang ni ada golongan terpesong pula. Berpegang mesti rasa, mesti ingat, mesti sapa ke hati, barulah pegangan sungguh. Dah, jangan ikut tu, punah ranah orang. Selagi tak ingat di hati Allah buat, maka tidak berpegang lagi, tidak jazam lagi, akidah tak betul lagi. Ni ada pula bawa seumpama ni. Ni dicapuk i'tiqad, kita dah bicara sekarang dengan syuhud maqam aulia. Ingat baik itu bicara lain. Lepas tu kita molek, kita perkati molek, berpegang, tiba-tiba kita mestilah rasa, ingat, hadir akan Allah di hati. Gundu lah, bukan? Itu bicara kurniaan Allah. Maqam syuhud, maqam zaud, ni hadi basirah aulia, itu bicara lain. Kita dah bicara pegangan. Putus di hati kita berpegang sekalian perbuatan Allah. Tiba-tiba berpegang, kena rasa, kena hadir, kena menjiwai, tu bunuh. Tu salah lalu dah tu. Timbul banyak dah sekarang ni ajaran yang seumpama tu. Mesti menghilangkan diri, mesti menghilangkan perbuatan diri, mesti menghilangkan kuasa diri. Biar tak ada ingat di hati. Kita ada, biar hilang. Allah je ada. Perbuatan diri tak ada, perbuatan Allah je ada. Kuasa diri tak ada, kuasa Allah saja ada. Hilangkan. Kalau aja seumpama tu gundu lah, tu bukan. Itu maqam fana dia panggil. Maqam fana ni maqam Tuhan melenyapkan di basirah aulia akan selain daripada Allah. Apa selain daripada Allah? Wujud diri, tak ada. Apa selain daripada Allah? Perbuatan diri, tak ada. Apa selain daripada Allah? Kuasa diri, tak ada. Allah yang fanakan, bukan kita buat. Di situ hilangkan diri, hilangkan perbuatan diri, hilangkan kuasa diri. Itu salah dia. Itu dicampur dengan pembicaraan tasawuf hakikah. Mana pegang tak faham, bab ilmu hakikah pun tak faham, tu bunda wawa, tu bukan. Kita bicara pegangan saja, bukan bicara bab ingatan. Jadi ini jadi macam-macam. Hak tidak berpegang satu hal dah. Konon berpegang tapi kena naik sampai ke ingat. Tu salah kok tu pula. Dia kena ingat molek kita ni sekarang ni. Kita tak mampu nak ingat, nak hadir di hati. Sebab apa? Tadilah kita banyak dosa, kita orang awam. Kita hanya berpegang. Segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Percakapan lidah tu percakapan asbab, tak ada salah kita belaka. Ingatan di hati pun kita belaka, tu tak ada salah tunya. Tu dipanggil hati orang awam. Kita nak mati di pegangan kita, kejak di akidah kita, putus di akidah kita, hak keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku, ini cerita pengajaran. Semua yang berlaku. Maknanya nanti dia akan bicara bergerak cicing perbuatan Allah. Bukan turut jari yang digerakkan oleh cicing.
Yang bukan turuk jari yang digerakkan. Jari bergerak cicing, Allah yang gerakkan. Tangan bergerak, pen di tangan bergerak, Allah yang gerakkan. Kan tangan bergerak, pen bergerak dah. Pen bergerak kita tidak menulis. Tidak menulis. Tangan tergerak, pen bergerak. Bergerak pen perbuatan Allah. Itu je. Semua perbuatan Allah. Bergerak tubuh kita perbuatan Allah. Berapa banyak benda yang di tubuh kita? Banyaklah. Semua tu bergerak belaka perbuatan Allah. Sudah tanya. Ada habuk di tubuh kita bergerak perbuatan Allah. Ada semut di tubuh kita bergerak perbuatan Allah. Ada kuman di tubuh kita bergerak perbuatan Allah. Kuman. Kuman ada tak mandi ke apa semua tu? Adalah kuman. Tubuh kita bergerak, kuman yang ada di tubuh kita bergerak ke tak? Bergerak. Tak sudah tanyalah. Sekalian perbuatan Allah. Perangai. Ingatan di hati tak ada. Kita belaka. Ni contoh, ni cerita sebenar ni. Dia kayu basikal. Dia nak pergi belajar agama. Zaman dulu lah. Kayu basikal tu kan macam orang sekarang naik motor lah. Orang dulu naik motor, orang sekarang naik kereta. Gitulah. Mana kayu basikal tu ada lah tu. Ada harta dah tu kayu basikal. Dia belajar. Ada kita kayu basikal. Zahirnya perbuatan kita di kayu. Ni. Gerak ni. Gatih. Gatih orang kata. Ni apa nak bagi? Gatih. Ni. Pedal. Temu tu. Kenapa tu? Pedal mana? Pedal? Otak kaki tu. Pedal. Dah pedal lah bergerak ni. Pedal tu. Ni handal. Jadi ni pedal lah gerak. Zahirnya kita yang menggerakkan, tapi perbuatan Allah. Bila kita menggerakkan pedal tu, ni nak cerita panjang ni. Apa? Gata. Kenal gata? Bukan gata tekuk tu. Ni gata. Ni lah. Gata bergerak. Lepas gata bergerak, belakang tu soket. Mana kenal soket? Soket tu bergerak. Bila soket tu bergerak, lidi bergerak. Bila lidi bergerak, ring bergerak, tayar bergerak. Bila tayar belakang bergerak, tayar hadapan pun bergerak. Bila tayar belakang depan bergerak, body basikal pun bergerak. Bila body basikal bergerak, orang atas basikal pun bergerak. Bila orang atas basikal bergerak, ada di tubuh orang tu pun bergerak. Semuanya perbuatan Allah. Tapi guru dia ajar kena ingat Allah. Jangan lupa syirik je. Lupa syirik. Dia kayu basikal ni. Yelah, kayu tu bergerak kaki perbuatan Allah dah. Tetapi di situ yang zahir perbuatan usaha kita, hanya menggerakkan gatih. Patut lain bergerak tu, dia panggil apa tu? Turuk. Pada turuk. Bila gatih bergerak, dituruti dengan gatal bergerak. Bila gatal bergerak, dituruti dengan soket bergerak. Bila soket bergerak, lidi, ring, tayar bergerak. Tayar belakang bergerak, tayar depan bergerak ke tak? Bergerak. Turuk belaka tu. Bila dua-dua tayar bergerak, body basikal bergerak, orang atas basikal bergerak. Bila orang atas basikal bergerak, apa yang ada di tubuh orang tu bergerak ke tak? Ke baju kain tinggal belakang? Basikal bergerak gitu. Baju kain tinggal belakang. Itu katung. Mana semua bergerak seolah-olah macam turuk. Sahaja kaki yang kata zahir usaha kita. Kalau lain tu macam turuk sahaja. Tak, bukan turuk. Bukan taklil tu turuk. Bukan. Allah. Lupa je syirik tu dia ajar. Dia pun kata Allah. Nak pergi belajar. Cerita dia macam mana tahu tu dekat-dekat nak putus orang. Siapa ke mana dia kata? Siapa di Kota Baru? Dia nak kita kanan daripada Kuala Berang. Siapa Kota Baru? Dia kata mujur tak nak langgar dia kata lori je dia kata. Sebab apa? Ni tak boleh. Tak boleh mikir ni. Kena ingat Allah. Lupa je perbuatan Allah syirik. Siapa Kota Baru? Dia pun ngaji di Kota Baru. Dah apa ada? Orang tak ada keluarga. Orang sendiri. Belajar di Kota Baru. Barulah tahu salah dia belajar. Nak suruh ingat kot mana kita orang awam. Dia kata mujur je tak mereng dia. Dia sebab apa? Dia stres. Dah ingat syirik. Tak stres.
Dah temujur dia tak mereng je. Dah bayangkan, lupa syirik, dah takut. Tidak mentauhidkan Allah. Sebab apa? Sebab semua tu perbuatan Allah tu. Kamu bergerak ketika bersikap, Allah yang gerakkan kamu. Allah yang gerakkan kamu. Kamu bergerak, apa yang di tubuh kamu bergerak ketika kamu bergerak atas basikal tu. Allah. Lupa syirik. Tepat orang ngajar tu kan, orang ngaji. Tapi ada setengah orang tu dia tak taat mana, setakat boleh lah, syirik pun syirik lah. Hak ni tak, ni memang nak jaga sungguh. Memang kita kena jaga daripada kesyirikan. Dia kata mujur tak mereng je. Punyalah tertekan kehidupan. Sebab apa? Syirik kafir guru ajar dia gitu. Sebab apa? Lupa, tak ingat perbuatan Allah. Maka tidak berpegang keesaan pada perbuatan Allah, kata. Pegang kita tak sudah tanya lah. Apa yang berlaku tu semua perbuatan Allah. Zahirnya bergerak basikal mari daripada gatih kita. Itu pun zahir tu. Bergerak pedal tu pun Allah yang buat. Disusuli bergerak yang lain Allah belaka. Tahu? Tu je pegangan. Tak ada payah-payah nak payah mana. Sekalian kita berpegang seumpama tu memang ghaib. Hak ketentuan azali hanya Allah yang mengetahui, malaikat pun tak tahu. Ghaib. Sampai masa berlakulah sekarang perkara yang ditentukan oleh pada azal. Berlaku sekarang ni sekalian perbuatan Allah ghaib juga. Ni kata bab beriman dengan perkara ghaib ni, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib lah ni. Ketentuan Allah ghaib, perbuatan Allah yang sedang berlaku sekarang ghaib. Yang zahirnya perbuatan makhluk. Tapi pegangan kitanya keesaan pada perbuatan, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk langsung tidak ada sebarang perbuatan. Bila kesemuanya perbuatan Allah, makhluk tidak ada perbuatan. Yang berlaku adalah perbuatan Allah, pegangan. Situ. Itu sahaja yang kita nak berpegang. Hak tu lepas dah hak keesaan pada perbuatan dan kita mati pula di sekalian yang berlaku tu Allah yang bersifat qudrah yang melakukan. Kemudian kita mati pula di sifat yang ke-8, semua yang berlaku tu datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Kemudian barulah pergi kepada apa yang Tuhan kehendak selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Sifat yang ke-9 sifat ilmu, baru kepada ilmu. Kena mati di kehendak dulu. Kena mati di kehendak. Ada pula timbulnya Allah kehendak ni bukan Allah netu, Allah netak, Allah Ta'ala tahu saja. Punah kat situnya. Kita nak mati di kehendak dulu. Sebab Allah melakukan barang yang ia kehendak, bukan barang yang ia tahu. Fa'alul lima yurid. Tu kita boleh ingat dalil. Innallaha yaf'alu ma yurid. Tu boleh kita ingat dalil. Itu dalil qada qadar dah ke tu. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang melakukan, itu qadar, ma yurid, akan barang yang ia kehendak tu qada. Ma yurid, arada yuridu iradatan. Mana barang, mana Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak, bukan barang yang ia tahu. Tapi apa yang Tuhan kehendak muafakah dengan apa yang Tuhan tahu, bagi pada tahu. Faham tak ni? Bagi pada tahu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad mengerjakan akan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad melakukan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Mana kehendak Allah, pilihan Allah. Ikhtiar, pilihan hakiki milik Allah. Ikhtiar, pilihan hati kita letak jadi kita, tapi pilihan kita tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja.
Kalau kita baca dalam Yasin itu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Ta'ala, innama amruhu, sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala, iza arada syai'an, apabila telah menghendaki oleh Allah. Telah menghendaki, bukan telah tahu, tapi barang yang Tuhan telah kehendaki, Tuhan tahu. Dia gitu. Innama amruhu iza arada. Arada tu fi'il madhi, barang yang telah menghendaki oleh Allah pada azal. Itu isyarat kepada tanjizi qadim bagi iradah. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah. Mana apa? Pada azal, sebab telah di situ. Pada azal Tuhan perbuat, itu keesaan pada perbuatan itu pergi kepada sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Tuhan kehendak itu pergi kepada pembicaraan iradah, pembicaraan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini pergi pula pada hak mustahil. Mana mustahil? Ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Ada sesuatu daripada Allah. Ada sesuatu tu datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. Mati dah situnya. Tapi dengan ketiadaan kehendaknya. Itu mustahil sama sekali. Kalau ada sesuatu tu bukan datang dari perbuatan Allah, hak tu kena bicara wahdaniyah pada perbuatan dengan kudrah lah dahulu, tak lulus situlah tu. Sekarang ni ada sesuatu mari mana? Mari daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Keesaan Allah pada perbuatan. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah. Allah perbuat, tapi Allah tidak kehendak. Itu kita bicara dah minggu lepasnya. Itu adalah Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat yang berlaku memang datang dari perbuatan Allah, tapi Allah tidak kehendak. Atau Mu'tazilah kita bicara minggu lepas. Kita bicara di musuh berapa minggu lepas tu. Ada letak kaki di tepi tu kan. Perkara jahat Allah yang menjadikan. Perkara jahat tu Allah yang menjadikan, tetapi dengan ketiadaan kehendak. Ni mustahil, ni mustahil. Jadi Mu'tazilah, perkara jahat, kufur dan maksiat berlaku, siapa yang melakukan? Allah yang melakukan, tetapi dengan ketiadaan kehendak Allah. Allah Ta'ala hanya mengetahui. Allah mengetahui pada azal, pada sedia kala seseorang akan memilih dan melakukan perkara yang jahat, tapi Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Manusia yang memilih sendiri untuk melakukan perkara jahat, bukan pilihan Allah, bukan ketentuan Allah, bukan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Bila seseorang memilih untuk melakukan satu perkara jahat, berlakulah perkara jahat, itu adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, masih lagi keesaan pada perbuatan. Tetapi Allah tidak menghendaki seseorang melakukan perkara jahat. Atau Mu'tazilah. Mana apa tu? Dia menafikan qada Allah pada perkara jahat, tetapi tidak menafikan qadar perbuatan Allah pada perkara jahat. Ada pun yang kita cerita minggu lepas, Mu'tazilah Qadariyah tu lain. Mu'tazilah Qadariyah tu hak kehendak Allah pada azal. Allah menghendaki semua yang perkara akan berlaku. Sampai masa berlaku, kita yang melakukan sendiri dengan kudrah, dengan tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita. Gitu pula hak Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah, sekalian yang berlaku kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu Allah. Selesai situ. Sampai masa sebagaimana dikehendaki oleh Allah perkara itu akan berlaku, kita yang melakukan sendiri, bukan datang dari perbuatan Allah. Itu Mu'tazilah Qadariyah terlain pula bicara. Dia nafi sebelah-sebelah tu. Mu'tazilah lain-lain lah ni.
Mu'tazilah lain-lain. Padalah. Jadi Allah menentukan pada azal seseorang bergerak, seseorang bangun duduk. Jadi Allah pun letak kudrah tenaga pada seseorang. Maka dengan kudrah tenaga ada seseorang inilah yang gerak, yang bangun, yang duduk. Tapi bergerak seseorang, bangun duduk seseorang, Allah menentukan pada azal. Sampai masa bergerak, hamba sendiri yang menggerakkan tubuh dia. Sampai masa dia bangun, dia berjalan, hamba sendiri yang bangun, hamba sendiri yang buat berjalan tu dengan kudrah tenaga yang Allah letak di hamba. Itu masalah qadariyah. Tapi berlaku bukan perbuatan Allah. Tapi yang berlaku tu kehendak Allah. Allah kehendak. Orang ni akan bergerak pada saat ni. Orang ni akan bangun pada saat ni. Sampai masa seorang tu bergerak pada saat tu, sampai masa seorang tu bangun pada saat tu, seseorang tu yang buat sendiri gerak tu, seseorang tu yang buat sendiri bangun tu, buat sendiri menggunakan kudrah tenaga yang terletak pada seseorang. Itu Mu'tazilah qadariyah. Hak tu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bersekutu lah. Mana? Perbuatan Allah letak tenaga pada seseorang. Habis perbuatan Allah. Tenaga makhluk tu tenaga yang letak kita ni. Padahal kita tahu tak kita ada tenaga? Kita rasa kita ada tenaga. Makhluk Allah. Tiba-tiba makhluk Allah tenaga ni memberi bekah pula pada perbuatan gerak diam atau bagi mensyirikkan Allah pada perbuatan menyengutu. Ada perbuatan selain dari perbuatan Allah. Perbuatan Allah separuh, letakkan tenaga di tubuh kita. Perbuatan tenaga itulah pula yang menggerak diamkan seseorang. Itu Mu'tazilah qadariyah. Hak ni hak dalam kitab. Sekarang bukan setakat satu pegangan Mu'tazilah menafikan qada tidak qadar, menafikan qadar tidak qada. Sekarang ni timbul dinafikan kedua-dua. Sekarang ni timbul bawakan bukan orang biasa-biasa yang bawa, dia menafikan kedua, dia tolak kedua-dua. Kudrah dia tolak, iradah dia tolak. Dia bukan tolak Allah bersifat dengan sifat kudrah, bukan tolak Allah bersifat dengan sifat iradah. Tapi sifat kudrah iradah Allah tidak bertakluk, dia panggil tak ada fungsi pun. Dah kudrah iradah Allah fungsinya mana? Buat langit, buat bumi, buat manusia, buat siang, buat malam. Itu je fungsi kudrah iradah Allah. Selepas manusia dibuat oleh Allah, Allah yang menjadikan manusia. Selepas tu manusia sendiri yang memilih dan melakukan. Allah hanya mengetahui. Jadi di saat kehidupan kita 24 jam ni tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Yang berkait kudrah iradah Allah hanyalah siang malam, bergerak matahari bintang, waktu je kudrah iradah Allah. Yang berlaku di kita ni, kehidupan kita 40, 50, 60 tahun ni tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Allah hanya mengetahui. Allah tidak menentukan kehidupan kita ni. Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perbuatan kita. Mana hak qada dan qadar? Mana kudrah iradah Allah? Melahirkan kita dan mematikan kita. Itu sahaja. Di tengah kehidupan kita ni, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Hal ni kita boleh dengar dalam rakaman-rakaman orang-orang berkenaan. Orang-orang yang ada title dalam agama, title yang tinggi, kelulusan yang tinggi. Allah hanya mengetahui saja. Kalau menafikan mengetahui itu kafir ijma'. Mengetahui tidak dinafikan. Jadi kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tuhan letak dah akal di kepala kita ni, akal yang berperanan sendiri, bukan perbuatan Allah. Tuhan letak dah tenaga di hamba, tenaga sendiri yang berperanan, bukan perbuatan Allah. Allah tidak menentukan dan Allah tidak melakukan. Allah hanya mengetahui. Kadang-kadang sampai masa
Berlaku sesuatu dengan izin Allah. Kita memilih sendiri, tidak berkait dengan kehendak Allah, sebebas-bebasnya. Kita melakukan, berhasil, apa yang kita lakukan adalah dengan izin Allah. Kita cakap juga dengan izin Allah. Kita cakap dengan izin Allah dengan makna qada dan qadar izin tu. Kita sebut dengan izin Allah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah, alhamdulillah, setelah makan obat ni jadi sihat. Dengan izin Allah jadi sihat. Apa nak dengan izin Allah? Dengan qada qadar. Tu maksud situ. Hak gelang terpeson dengan izin Allah apa? Allah mengizinkan, Allah membenarkan obat tu menyembuhkan kita. Allah menyembuhkan obat. Obat. Oh bukan gitu. Ada apa hal gitu? Allah mengizinkan obat menyembuhkan dengan bahawa Allah tak sekat pun obat tu menyembuhkan. Kalau Allah sekat, obat tak boleh menyembuhkan. Sekarang Allah benarkan, Allah biarkan obat menyembuhkan. Allah menyembuhkan tidak? Tidak, tapi Allah membenarkan. Tapi kalau Allah menyekat, obat tak boleh bekas juga. Tapi Allah membenarkan. Itu makna dengan izin. Oh, tu karuk gitu. Tapi ayat izin tu kena cermat. Sebab kita cakap kan, kita cakap, kalau kita cakap hak sebab ni, anak kita pergi dengan izin kita ibu bapa. Anak kita buat satu perkara dengan izin ibu bapa. Apa makna dengan izin ibu bapa? Ibu bapa benarkan. Tapi siapa yang pergi? Anak. Siapa yang buat? Anak. Bukan ibu bapa yang pergi, bukan ibu bapa yang buat, tapi anak yang pergi dengan izin ibu bapa. Anak yang buat dengan izin ibu bapa. Mana ibu bapa tak pergi, ibu bapa tak buat, itu izin kan? Jadi orang faham gitu tu. Makan obat dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah ni, dengan qada Allah. Tak, obat tu menyembuhkan dengan keizinan Allah, dengan Allah membenarkan, Allah membiarkan, Allah tidak sekat. Oh, tu syirik tu. Kalau berpegang seumpama tu. Cakap kita dengar macam molek, sebab tu sebenarnya cerita perkara ni. Dia cakap sendiri, Dia cerita obat lah, dengan izin Allah. Okey, tak apalah. Oh, dia sambung. Allah mengizinkan obat yang Allah Ta'ala letakkan khasiat di obat. Khasiat tu Allah diizinkan Allah untuk menyembuhkan kita. Kata mana pula dihurah kot tu. Kata kita ni kalau cakap bukan kata dengan izin Allah. Tak sebut Allah pun kita tak kata apa. Allah obat tu power sungguhlah. Pada ni. Oh, power sungguh obat tu patut pun mahal. Ni doktor pakar ni, hospital swasta hak terkenal ni, obat mahal, power sungguh. Oh, lepas makan obat tu sehat. Kita tak kata apa, itu cakap asbab. Kita tak tahu mau pegangan dia berpegang obat tu dah. Dah sebut power. Pelik apa sebut power? Power tak power. Power Ranger. Power lah. Power cermin mata. Ni. Power cermin mata tak ada. Power cermin mata. Dah power telefon power ke mana? Bateri dia pakai power tau. Telefon bateri tu. Power bank dah lain pula. Power belaka. Power. Tapi itu cakap asbab. Dia cakap kita tak kata apa. Tak kata apa. Allah cocok sejagung. Lepas cocok tu bang boleh jalan sendiri. Tak payah orang pegang. Boleh saya dua. Hilang obat tu mepeh semula. Oh tapi cocok sejagung. Dia tak sandar pun kepada Allah. Kita tak kata apa. Itu hanya percakapan asbab. Lepas tu nak buat cakapan taduk Tuhan langsung tu, hati syukur kedok. Tu bab lain pula. Tapi ni cakap molek ni dengan izin Allah. Disandar ke Tuhan. Tapi dia sambung pula dengan izin Allah, dengan bahawa Allah mengizinkan, Allah membenarkan obat tu menyihatkan saya sebab Allah letak dah khasiat di obat. Kata bukan Allah yang menyembuhkan obat. Tu syirik pada perbuatan gitu. Mana cakap izin tu kita bagi kita ni comel tau. Daripada situ saya peringatan bab izin ni.
Kita cakap izin juga, tapi kita cakap izin dengan makna dengan kudrah dan iradah Allah. Dengan izin Allah dengan makna dengan qada dan qadar Allah. Itu makna kita dengan izin. Tak pernah terfikir pun di kepala otak kita ni dengan izin dengan bahawa Allah membenarkan, Allah membiarkan. Oh dia faham kat tu. Sebab tu dia perkara-perkara ni kalau tak ada pengalaman dia akan pelik. Sebab memanglah dengan izin, memanglah dengan izin. Tapi kalau kita tanya dengan izin mana apa? Dengan qada lah, hak tak sebenar. Kena-kena ada salah faham. Dengan izin bukan dengan qada. Jadi kita qudrah iradah ni, kitab faridah kita ni hampir 2 muka surat. Kena mati molek bermula daripada wahdaniyah keesaan pada perbuatan, kena mati di qudrah, dan kena mati mustahil Allah lemah dengan bahawa ada perbuatan yang bukan perbuatan Allah tu lemah mustahil. Kemudian kita berpegang Allah yang melakukan segala-gala, muwafaqah dengan kehendak, semuanya kehendak Allah. Mustahil ada sesuatu dengan tiada kehendak Allah, mustahil. Tu kejap dari situ boleh dia akan disusuli di bawah tu pegangan yang terpesong. Dia akan cerita di bawah tu pegangan yang terpesong. Mana kita ni ada hampir 1 muka surat lagi, barulah pindah kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Dan mustahil lawannya iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Wallahu a'lam.